Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dilahirkan pada 8 Februari 1903. Beliau merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu daripada tahun 1955 dan menjadi Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripada pencapaiannya yang teragung. Biasanya beliau dikenali sebagai Tunku. Beliau juga dikenal sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Antara ciri-ciri kepimpinan dan ketokohan dalam diri Tengku ialah: pertama, beliau merupakan seorang yang berjiwa rakyat. Ketika beliau masih remaja, beliau dengan tegasnya memprotes dasar pilihan warna kulit sebagai syarat dalam pengambilan pelajar yang diamalkan oleh St. Catherine College di Universiti Cambridge, sehingga beliau diterima masuk ke kolej berkenaan dan dasar yang selama ini menjadi penghalang kepada pemohon kulit berwarna dari Asia dan Afrika tidak lagi diamalkan. Keadaan ini memperlihatkan kematangan Tengku yang pada ketika itu baru sahaja berusia 16 tahun. Beliau juga merupakan seorang yang bertanggungjawab. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj mula berjinak-jinak dalam bidang politik atas rasa keinsafan dan kesedaran untuk memikul tanggungjawab, membimbing sambil menyatukan bangsa Melayu daripada belenggu penjajahan British. Pada tahun 1951, Tengku telah dilantik untuk mengambil alih tampuk kepimpinan UMNO daripada Datuk Onn Jaafar yang mengundur diri dari Mesyuarat Agung Tahunan UMNO pada tahun tersebut. Tengku menjalankan rundingan diplomatik dengan pihak British sehingga berjaya menarik pemimpin-pemimpin kaum Cina dan India untuk membentuk kerajaan gabungan pelbagai kaum dengan parti perikatan. Beliau juga komited dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam sebuah rundingan, Tengku telah berusaha mendapatkan sokongan semua pemimpin kaum bukan Melayu di negara ini dan mengundang mereka bersatu menyertai rombongan rundingan kemerdekaan tanah ke London. Tengku bukan sahaja telah berjaya menyatukan padu penduduk tanah Melayu iaitu kaum Cina, kaum Melayu dan India, malah beliau telah menyediakan asas kepada keharmonian negara. Perpaduan inilah yang menjadi asas dalam membebaskan tanah Melayu dari cengkaman penjajah dan menjadi tunjang persetujuan British untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Dan yang keempat, Tengku amat mementingkan agama Islam. Setelah mencapai kemerdekaan, Tengku mengilhamkan banyak perbaharuan dan memperkenalkan pelbagai aktiviti yang menjulang nama Malaysia di persada antarabangsa, khususnya negara-negara Islam. Beliau memperkenalkan musabaqah membaca Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa, menjadi tuan rumah persidangan negara-negara Islam OIC pertama yang diadakan pada tahun 1969. Tengku juga menubuhkan Perkim pada tahun 1970 untuk membantu orang-orang Cina yang baru mengenal agama Islam dan menjadi presiden yang pertama. Di bawah pentadbirannya, Tengku juga telah melaksanakan beberapa projek besar di Kuala Lumpur seperti Masjid Negara, Stadium Negara, Tugu Kebangsaan dan bangunan Parlimen. Faktor mendorong memilih Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin. Selepas membaca dan meneliti kisah-kisah yang berkaitan dengan Tunku Abdul Rahman, terdapat 3 faktor utama yang mendorong kumpulan kami untuk memilih Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin pilihan. Faktor yang pertama, Tunku Abdul Rahman suka berbuat baik dengan semua orang. Bapa Kemerdekaan Malaysia merupakan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Beliau merupakan seorang yang tidak suka akan diskriminasi dan sentiasa memperjuangkan hak sama rata. Bantu semua orang dalam kesusahan. Tunku Abdul Rahman juga merupakan seorang yang gemar membantu terutamanya orang yang dalam kesusahan. Perkara ini dapat dilihat ketika Jepun menceroboh tanah Melayu, di mana rakyat hidup dalam keadaan serba kesusahan dan penderitaan. Pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman berhempas pulas untuk menyelamatkan rakyat agar keselamatan mereka terjaga.
Faktor yang ketiga, mementingkan pendidikan. Walaupun pernah gagal dalam peperiksaan undang-undang, Tunku Abdul Rahman tidak pernah berasa untuk berputus asa. Malah, beliau mengambil semula peperiksaan tersebut dan berjaya untuk lulus dalam bahagian pertama. Tunku Abdul Rahman juga amat menitik beratkan penguasaan bahasa Inggeris untuk mencetuskan pemikiran yang intelek. Dalam satu catatan, Tunku Abdul Rahman pernah berkata bahawa pengajaran subjek matematik dan sains mestilah dikekalkan dalam bahasa Inggeris agar mengikut aliran dunia dan teknologi semasa. Demikianlah beberapa faktor yang mendorong kumpulan kami untuk memilih Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin pilihan. Sekian, terima kasih.